Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Murid-murid tingkatan 4 Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Lalang yang saya kasihi sekalian. Terlebih dahulu saya mengucapkan tahniah kerana kamu semua telah memasuki sesi persekolahan menengah atas. Pada peringkat ini, kamu semua perlu membuat pilihan untuk menentukan hala tuju atau kejayaan yang ingin kamu capai. Oleh itu, kamu perlu memilih pakej-pakej tertentu yang telah ditetapkan oleh KPM iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mencapai cita-cita kamu pada masa akan datang. Sebelum kamu memilih pakej tersebut, mari kita dengar dulu penerangan tentang tawaran pakej tingkatan 4 secara umum. Oleh sebab peperiksaan PT3, peperiksaan akhir tahun tingkatan 3 2020 tidak dapat dijalankan, maka pemilihan pakej tingkatan 4 dijalankan seperti berikut. Okey, yang pertama, pemilihan pakej ini berdasarkan iaitu cadangan pertama, kita mengambil keputusan peperiksaan akhir tahun tingkatan 2 2019 sebanyak 60% dan ujian 1 PT3 tingkatan 3 tahun 2020 sebanyak 40%. Ataupun satu lagi, cadangan B iaitu peperiksaan akhir tahun tingkatan 2 tahun 2019 sebanyak 60%, ujian 1 tingkatan 3 iaitu tahun 2020 sebanyak 20%, dan peperiksaan pertengahan tahun tingkatan 3 2020 sebanyak 20%. Dan cadangan C iaitu peperiksaan akhir tahun tingkatan 2 tahun 2019 sebanyak 80%, atau ujian 1 tingkatan 3 tahun 2020 sebanyak 20%. Itu dari segi peperiksaan. Seterusnya, pakej ini juga diambil berdasarkan pentaksiran bilik darjah, iaitu tahap penguasaan mestilah pada tahap penguasaan 4, tahap penguasaan 5 ataupun tahap penguasaan 6 untuk mata pelajaran sains dan matematik. Seterusnya, yang ketiga ialah inventory. Di sini dijalankan berdasarkan ujian psikometrik yang dijalankan oleh pihak kaunselor. Di sini kita akan menggunakan data IMK ataupun IKP menggunakan 3 mata Holland iaitu realistik, investigatif dan konvensional, ataupun keputusan inventory kecerdasan pelbagai iaitu logik matematik. Seterusnya, pakej pemilihan tingkatan 4 ini juga berdasarkan pertimbangan profesional iaitu perbincangan antara guru dan pentadbir selaku jawatankuasa pemilihan murid tingkatan 4. Di sini berdasarkan kemampuan murid, persetujuan ibu bapa ataupun waris ataupun jantina. Okey, contohnya pelajar yang bernama Ali. Grade sains dia mendapat A, grade matematik dia mendapat B. Lepas tu tahap penguasaan sains 6 dan tahap penguasaan matematik 4. Bagi ujian psikometrik, dia berada logik matematik pada tahap sederhana dan 3 mata Holland R1 dan A. Walau bagaimanapun, walaupun pelajar ini layak, tetapi sekiranya pertimbangan profesional iaitu perbincangan antara guru dan ibu bapa tidak bersetuju untuk anaknya mengambil pakej untuk aliran sains contohnya, jadi mereka tidak dipilih. Manakala Chong mereka mendapat Chong mendapat tahap C dan grade sains untuk sains, A untuk matematik, lepas tu PPD
tahap penguasaannya 4 untuk sains dan matematik, tahap penguasaannya 5. IKP ataupun logik matematiknya berada pada aras yang tinggi, dan IMK 3 mata Holland iaitu ISA. Dan perbincangan profesional antara ibu bapa dan guru bersetuju, maka Chong mendapat pakej sains atau pakej STEM. Okey, itu contoh. Okey, seterusnya tips untuk memilih pakej. Yang pertama, yang seperti yang saya kata tadi, berdasarkan keputusan peperiksaan, iaitu pencapaian grade keseluruhan dalam peperiksaan, terutama subjek sains dan matematik, perlu selaras dengan pencapaian dalam PBD. Okey, seterusnya keputusan ujian psikometrik. Keputusan ujian psikometrik menunjukkan minat ataupun kecenderungan murid untuk menentukan pemilihan pakej untuk tingkatan 4 yang bersesuaian dengan cita-cita mereka. Seterusnya, sokongan ibu bapa. Ibu bapa ataupun penjaga perlu memahami dan memberi sokongan kepada keputusan pemilihan pakej yang dibuat oleh pelajar. Dan seterusnya, akhir sekali, setiap pelajar saya pohon supaya sentiasa merujuk guru bimbingan dan kaunseling, untuk merujuk sekiranya terdapat kekeliruan dalam pemilihan pakej yang sesuai. Okey, seterusnya ialah pemilihan pakej STEM, iaitu aliran sains tulen. Ada pakej STEM A, iaitu mengambil semua mata pelajaran sains tulen, fizik, kimia, bio serta matematik tambahan. Kemudian untuk subjek teras iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sejarah, pendidikan Islam ataupun pendidikan moral. Di sini pelajar tidak mengambil mata pelajaran sains. Seterusnya, untuk mata pelajaran yang wajib diikuti ialah pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Manakala elektif ialah fizik, kimia, bio dan matematik tambahan. Seterusnya, ataupun mungkin pelajar akan memilih bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sejarah, pengecualian untuk mata pelajaran pendidikan Islam dan sains. Dan subjek wajibnya ialah pendidikan jasmani dan kesihatan, manakala elektif ialah fizik, kimia, bio, matematik tambahan, bahasa Arab, pendidikan Al-Quran dan Sunnah dan pendidikan Syariah Islamiah. Pakej yang ini ditawarkan di sekolah kita. Okay, seterusnya ialah pelajar boleh mengambil mata pelajaran teras bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sejarah, pendidikan Islam ataupun pendidikan moral. Tak ada mata pelajaran sains. Untuk subjek wajibnya ialah pendidikan jasmani dan kesihatan. Seterusnya elektif ialah fizik, kimia, bio, matematik tambahan dan pendidikan seni visual. Okay, itu ialah pemilihan STEM A. Baik, sekarang kita tengok untuk pemilihan STEM B. Okay, pemilihan STEM B mengambil mana-mana 2 mata pelajaran sains tulen dan matematik tambahan dan atau sekurang-kurangnya 1 mata pelajaran elektif STEM, sains gunaan dan teknologi, atau mata pelajaran bukan elektif STEM. Okey, untuk subjek teras, pelajar ini akan mengambil bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sejarah, pendidikan Islam ataupun moral, tiada mata pelajaran sains. Subjek wajibnya ialah pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan, manakala elektif ialah matematik tambahan, fizik, kimia ataupun grafik komunikasi teknikal ataupun GKT. Okey, seterusnya
Pilihan yang seterusnya ialah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sejarah, pendidikan Islam ataupun pendidikan moral, tiada mata pelajaran sains. Seterusnya, subjek wajibnya ialah pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan, manakala elektif ialah matematik tambahan, fizik, kimia, pengajian kejuruteraan awam ataupun lukisan kejuruteraan awam. Ini di sekolah kita tidak ditawarkan berbanding dengan yang pertama tadi ada ditawarkan. Seterusnya dalam pakej ni kita ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sejarah, pendidikan Islam ataupun pendidikan moral tanpa mata pelajaran sains. Subjek wajibnya pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan, manakala elektifnya ialah matematik tambahan, biologi, fizik dan sains sukan. Tapi di sekolah kita untuk pakej yang ini belum ditawarkan lagi. Okey, seterusnya kita tengok pakej STEM C, iaitu mengambil sekurang-kurangnya 2 mata pelajaran elektif STEM, sains gunaan dan teknologi, atau mengambil mana-mana satu mata pelajaran vokasional ataupun MPB. Di sini ada 3 pilihan juga, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, sejarah, pendidikan Islam, pendidikan moral. Itu ialah subjek terasnya. Subjek wajibnya pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan, elektif sains komputer, reka cipta dan pendidikan seni. Pakej ni tidak ada ditawarkan di sekolah kita. Okey, seterusnya bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, sejarah, pendidikan Islam ataupun pendidikan moral. Itu subjek teras. Subjek wajibnya pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Elektifnya ialah sains rumah tangga, sains komputer, ekonomi dan perniagaan. Okey, yang ini, elektif yang ini pun tidak ditawarkan di sekolah kita. Okey, seterusnya bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, sejarah, pendidikan Islam, pendidikan moral, pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan sebagai mata pelajaran wajib, dan elektifnya ialah produksi reka tanda. Ini pun tak ada pakej ditawarkan di sekolah kita. Seterusnya untuk pakej kemanusiaan. Okey, tadi kita dah ada pakej STEM A, STEM B dan STEM C. Itu secara umum. Seterusnya untuk pakej kemanusiaan. Pakej kemanusiaan ni maksudnya untuk pelajar-pelajar yang tidak mengambil sains tulen. Okey, murid mengambil gabungan mata pelajaran elektif yang terdiri daripada kumpulan elektif bahasa, pengajian Islam kemanusiaan dan sastra iktisad, atau satu mata pelajaran elektif STEM kecuali MPB. Okey, antara pilihannya ialah yang pertama, mengambil subjek teras bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains dan sejarah. Kemudian subjek wajibnya ialah pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Elektif bahasa Arab, Al-Quran dan As-Sunnah dan pendidikan syariah Islamiah. Itu yang pertama. Pilihan yang kedua, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, sejarah, pendidikan Islam ataupun moral sebagai subjek teras. Subjek wajibnya ialah pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan, dan elektif ialah kesusastraan Melayu, komunikatif, geografi dan pendidikan seni visual. Okey. Manakala pilihan yang ketiga ialah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, sejarah, pendidikan Islam ataupun pendidikan moral sebagai subjek terasnya, dan subjek wajibnya ialah pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan,
Seterusnya elektif ialah ekonomi, perniagaan, prinsip akaun ataupun matematik tambahan. Itu adalah antara pakej yang ditawarkan untuk tingkatan 4. Untuk pemilihan pakej di sekolah kita, saya harap pelajar-pelajar dapat berhubung dengan kaunselor supaya tidak ada kekeliruan dalam pemilihan pakej, dan pemilihan pakej ini sesuai dengan jiwa kamu, sesuai dengan cita-cita kamu, dan kalau boleh janganlah separuh jalan. Jadi pelajar-pelajar mesti membuat perbincangan dengan ibu bapa untuk memilih pakej yang sesuai, kemudian boleh berbincang dengan guru kaunseling ataupun kaunselor untuk mendapatkan nasihat. Okey, itu sahaja penerangan dari segi pakej pemilihan pakej mata pelajaran untuk tingkatan 4. Okey, sekian. Terima kasih.